Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung dalam hidup dalam kerajaan Tuhan. Ya. Semalam kita belajar mengenai contoh warga negara dalam kerajaan Tuhan. Ya. Dia merangkumi banyak teladan Yesus Kristus dalam Filipai babak 2. Ya. Hari ini kita mahu meneliti lagi. Ya. Bila kita menjadi ahli keluarga dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, perhubungan kita menjadi perhubungan tuan dan hamba. Ya. Sebagaimana Kristus juga bila dia datang ke dunia ini, dia mengikut perintah Allah Bapa di syurga. Dan Allah Bapa menjadi tuan dan Yesus Kristus menjadi hamba. Untuk apa? Menyenangkan Allah Bapa dan memuliakannya. Ya. Kini kita percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Kita juga menjalinkan hubungan tuan dan hamba. Ya, ramai tidak suka dipanggil hamba, dipanggil pekerja. Ramai yang nak jadi bos. Ya. Tetapi dalam kerajaan Tuhan, siapa yang jadi tuan? Tuan kita adalah Yesus Kristus. Ya, dan kita menjadi hamba kepada Yesus Kristus. Ya, dalam Efesus babak 5 kita mau membaca dan mendengarnya. Apa dia berkata? Hidup dalam cahaya. Ya, bila kita sudah percaya penyelamatan ini, kita masuk ke dalam cahaya. Dahulunya kita dalam kegelapan, tetapi sekarang bila kita menerima penyelamatan Yesus Kristus, kita masuk dan hidup dalam pemerintahan kerajaan Tuhan, iaitu kerajaan dalam cahaya. Kerana kamu anak-anak Allah yang dikasihinya, kamu mesti berusaha mengikut teladan Yesus Kristus. Hidup kamu harus dijiwai oleh kasih, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita sebagai suatu persembahan yang harum dan korban yang menyenangkan hati Allah. Kerana kamu umat Allah, tidak sepatutnya perbuatan yang cabul atau tidak senonoh ataupun ketamakan berlaku antara kamu, supaya orang tidak mempunyai alasan untuk mengumpat kamu. Kamu juga tidak patut menggunakan kata-kata yang lucah, kata-kata yang cabul atau kata-kata yang tidak senonoh. Sebaliknya, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kamu tentu tahu bahawa orang yang melakukan perbuatan cabul atau yang tidak senonoh ataupun orang yang tamak, kerana ketamakan seperti penyembahan berhala, tidak akan menikmati pemerintahan Kristus dan Allah. Ayat 6. Janganlah biarkan sesiapa pun menipu kamu dengan kata-kata dusta. Kerana hal-hal inilah yang menimbulkan kemurkaan Allah terhadap mereka yang tidak taat kepadanya. Oleh itu, janganlah sekali-kali berhubungan dengan orang semacam itu. Dahulu
kamu hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang, kamu telah menjadi umat Tuhan. Maka kamu hidup dalam cahaya, iaitu hidup dalam kerajaan cahaya Tuhan. Itulah sebabnya kamu mesti hidup seperti orang yang hidup dalam cahaya. Kerana cahaya itulah yang menyebabkan orang melakukan segala sesuatu yang baik, yang adil dan yang tulus. Berusahalah untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Janganlah lakukan perbuatan yang tidak berguna, yang biasa dilakukan oleh orang yang hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, kamu harus mendedahkan perkara-perkara itu. Sebenarnya, hal-hal yang dilakukan mereka dengan diam-diam amat memalukan untuk dipercakapkan. Segala sesuatu akan kelihatan dengan jelas apabila disinari cahaya. Kerana segala sesuatu yang dapat dilihat dengan jelas adalah cahaya. Itulah sebab dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah daripada kematian. Kristus akan menyinari kamu. Oleh itu, perhatikanlah cara hidup kamu dengan baik. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hidup seperti orang bijak. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu. Kerana masa ini masa yang jahat. Janganlah bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, kerana hal itu akan merosakkan hidup kamu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Gunakanlah kata-kata daripada mazmur, nyanyian, pujian-pujian dan lagu rohani dalam percakapan kamu. Nyanyikanlah pujian-pujian dan mazmur kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Hendaklah kamu sentiasa bersyukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu demi nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini adalah cara kita hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam cahaya. Ini ada dalam Efesus bab 5. Ya. Kita juga dalam hari-hari kemudian mahu belajar. Ya. Kerana ramai orang tidak suka dipanggil hamba. Apa maksud hamba dalam Alkitab, dalam berita baik? Kita mahu mendengar 4 ciri yang kemudian, ya, iaitu macam ada percanggahan tetapi tidak. Dalam berita baik, dia menghuraikan dalam perhambaan ada kebebasan. Dalam menjadi hamba ada kehebatan. Ya. Dalam kerendahan hati ada ketinggian. Ya. Dan keempat, dalam penyerahan timbulnya kuasa. Ya, ini adalah 4 ciri yang kita mahu belajar kemudian. Sekian, terima kasih. Shalom.